Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Ruhaizat bin Daud dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Kepakaran saya adalah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum dapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Terima kasih Rosella Vicky, Sansan, selamat petang. Nur Hayati Ramli, Jen Oliver, Ernas, Winel, Maybe Meliora. Okey, thank you. Terima kasih untuk yang dah bersama-sama dengan saya. Tolong share, tolong tag kawan-kawan, tolong like dan follow Klinik Sabah punya FB page. InsyaAllah kita akan sentiasa berkongsi manfaat tentang masalah kesihatan yang terkini ke, yang tak terkini ke, setiap hari jam 4 petang. Sansan bilang, dok simpan ekstra tie di klinik. Betul. Saya punya, kadang-kadang saya punya tie ekstra tu pun kadang saya terpakai terus masuk dalam kereta. Jadi saya buka, saya punya tie yang spare sepatutnya dalam klinik pun ada dalam kereta. So tak pakai tie, tertinggal. So sorry. Salam Sabri, Waalaikumsalam. Cuma hari ni memang agak busy ya, dalam beberapa minggu, dalam beberapa hari ni saya agak busy untuk handle dua kes yang selalu saya jumpa. Pertama, kes sunat, yang kedua, kes kesuburan. Ramai yang datang untuk buat kesuburan, ada yang tertangguh, dia orang punya investigation sebab PKP last year. Ada yang delay, dia orang punya investigation di Likas sampai 9 bulan. So ini yang menyebabkan kita rasa terpanggil untuk bantu. So kita bantu untuk buat pemeriksaan tu lebih cepat. Okey, Suziana Jonius, Waalaikumsalam. Dayang Sauna. So hari ni saya masih lagi nak tekankan pasal vaksin COVID-19 ni, disebabkan kita punya kerajaan Malaysia, dia memang, kalau anda semua mesti dah tahu punya ni, tentang program vaksin COVID-19 lah, untuk semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas, dan ini adalah percuma. So saya nak kempenkan ni sebab bila ramai orang dan bila majoriti orang Malaysia ni divaksinkan, so kita boleh mengekang, mencegah penyebaran virus COVID-19 ni. Sebab bila kita dah nampak mereka yang kena jangkitan COVID-19 ni untuk stage 3, stage 4, dia akan mendapat kesan yang agak buruk, sangat buruk, malah boleh menyebabkan kematian. Kalau macam di Malaysia ni kita dah lebih daripada 1,200, 1,300 kematian. Itu sangat banyak. Jadi salah satu cara untuk mengekang penyebaran virus COVID-19 ni ialah dengan vaksinasi, program vaksinasi. Jadi selain untuk itu, program vaksinasi ni selain daripada dia melindungi diri kita dan melindungi orang yang kita sayang, dia juga dapat memberikan immunity kepada kelompok, maksudnya kepada satu kumpulan yang besar. So dalam satu negara tu, kalau katakan dia punya rakyat dia 70%, 80% sudah divaksin, maka virus yang ada dalam komuniti susah nak berjangkit, susah nak merebak, susah nak tersebar, disebabkan ramai orang sudah immune, sudah ada vaksinasi, sudah ada antibody terhadap virus COVID-19 tu. So itu sebabnya kerajaan Malaysia sangat tekankan untuk kita register dengan MySejahtera untuk dapatkan vaksin yang percuma ni. Macam sekarang saya tengok baru hari ni dalam 7 million penduduk Malaysia, ada 33 juta yang layak untuk dapat vaccination, lebih kurang 27 juta sebab kita tolak kanak-kanak, kita tolak babies kan, 27 juta. So kalau 7 juta sahaja yang baru mendaftar, kita ada 20 juta lagi yang masih lagi belum daftar. So ini akan menyebabkan kita punya target untuk memvaksin lebih kurang 70% daripada rakyat Malaysia yang layak ni akan menjadi sangat lambat. Bila sangat lambat, maka virus tu akan lebih mudah untuk
bergerak di dalam komuniti, untuk tersebar dalam komuniti, dan kita masih lagi akan berada dalam PKP untuk satu jangka masa yang sangat panjang. Kita tak tahu sampai bila. Sebab tu kita nak kena vaksinkan semua rakyat dengan cepat. Okey. Sebelum saya share pasal herd immunity, kita ulang kaji sikit lah. Kita ulang kaji sikit pasal macam mana vaksin tu berfungsi. Macam mana vaksin berfungsi. Saya akan share screen. How they work. Okay, yang ini ialah macam mana vaksin berfungsi. Kita tengok dari sebelah kiri tu, bila kita diberi itu vaksin, kita diberi itu injection, kita diberi, untuk yang saya dapat ialah vaksin daripada Pfizer mRNA BioNTech. Dia injekkan dalam badan kita antigen. Antigen yang berbentuk protein lah ke dalam badan, protein, spike protein daripada kuman COVID-19 tu. Bila spike protein tu masuk ke dalam melalui perantaraan mRNA tu, kita punya badan akan menghasilkan antibody. Then your body makes antibodies to fight it off. Dia akan membentuk antibody untuk melawan specifically kepada COVID-19 punya virus. Okay? Jadi sekiranya ada COVID-19 punya virus masuk dalam badan orang yang dah ada antibody ni, kita punya badan akan lebih cepat untuk bereaksi dengan lebih cepat dengan antibody ni, sebab dia macam pertahanan tubuh badan kita supaya kita tidak jatuh sakit. Kalau katakan kita tak ada antibody ni, kuman virus COVID-19 ni akan cepat merebak dan boleh menembusi kita punya pertahanan tubuh badan, lalu menyebabkan jangkitan tu akan menerukkan kita punya badan. So ini yang kita nak elakkan dengan program imunisasi ni. You are immune terhadap COVID-19 punya virus. Okey, itu yang pertama. Jadi apabila ramai orang dalam satu kelompok tu sudah divaksinasi, inilah yang kita panggil imunisasi. Sekejap saya share. Herd immunity. Ini dipanggil immunity berkelompok ataupun herd immunity. Di mana dalam satu community, dalam satu negara, satu kampung, satu daerah yang ramai orang yang dah kena vaksin, maka virus tu susah nak merebak. Contoh kita tengok dalam saya punya dalam skrin ni kan. If only a few people are vaccinated, contohnya warna kelabu-kelabu, orang yang warna kelabu ni dia tidak vaksin, yang tidak kena vaksin lah. Yang hijau ni dah kena vaksin. So ada satu orang yang oren ni is infected, maksudnya dia ni pembawa. Dia mungkin normal. Kebanyakan orang hampir 70 to 80% mereka yang ada COVID-19 punya virus ni adalah asymptomatic, yang tak ada symptoms. Jadi apa dia buat? Dia akan merebakkan, dia akan infect, dia akan menyebarkan virus tu kepada lebih ramai orang, sebab lebih ramai orang yang tidak ada protection, yang tidak vaccinated. So the disease spreads very fast. Dia punya penyebaran ni sangat cepat. Ini yang ada istilah R0 ni, R0, R kosong tu kan. Lagi besar number R tu, lagi cepatlah, lagi ramai orang yang boleh di-infect, yang boleh dijangkiti. Tetapi sekiranya kita boleh vaksinkan ramai orang dalam kelompok tu, tengok ni, but if lots of people are vaccinated, jika mereka lebih ramai orang di dalam komuniti tu yang sudah kena vaksinasi, sikit je yang tak kena vaksinate. Yang mungkin yang tak kena vaksinate ni lah mungkin orang babies, budak-budak, mungkin juga orang yang allergic terhadap vaksin ataupun ada anaphylactic reaction yang mana contraindicated, yang mereka tidak boleh kena vaksin. Maka kita akan elakkan daripada virus tu senang merebak. Disebabkan virus tu bila masuk je dekat orang yang kena vaksinate ni, dia mati. Masuk je orang yang dah kena vaksinate, dia mati. Jadi dia tak boleh nak merebak melalui orang yang kena vaksin. Then the disease can't spread very far. So the whole community stay safe. This is herd immunity. Ini yang dipanggil herd immunity ataupun immunity berkelompok. So ini yang kita target nak capai di negara kita dengan kita punya program vaksin COVID-19 ni. Okey.
So, ada apa persoalan tak pasal vaksin COVID-19 punya herd immunity? Kalau tak ada, saya nak share lagi satu, last gambar rajah. Mungkin yang ini lebih jelas kot. Mana tadi gambar rajah saya ni? Hai, hilang sudah. Oh ni nak. Okey, kejap salah, bukan yang ni. Sekejap. Okey. Tak ada. 5 minit lagi. Jangan risau. Ni herd immunity yang ni. Okey, yang ini kita tengok. Yang ni dalam gambar raja yang sedikit berbeza, tapi hopefully anda boleh nampak lah. Anda boleh nampak daripada atas sampai ke bawah tu. Okey, yang kita tengok yang warna biru ni mereka yang tidak immunize, mereka yang tak ada, yang belum, mereka ni yang susceptible, yang tidak kena immunize, yang tidak kena vaksin. Tapi masih lagi sihat. Yang kuning ni dah kena immunize dan diorang ni sihat. Macam saya lah ni sudah kena bagi vaksin dan saya sihat. Yang ini yang merah ni ialah not immunized, sick and contagious. Mereka yang merah ni tidak kena imunisasi, mereka sakit dan mereka juga sangat contagious, sangat keboleh jangkitan dia sangat tinggi. Okey. Jika dalam sesuatu komuniti tu no one is immunized, tidak ada satu orang pun yang kena imunisasi, sekiranya ada 2 orang yang ada jangkitan kuman COVID-19 ni, maka dia punya keboleh jangkitan ni sangat tinggi. Dia boleh jangkit terus dengan ramai orang. Contagious disease spreads through the population, sebab dia boleh sangat berjangkit. Yang ni R0 dia tinggi. Dia jangkit, dia dalam tempoh masa yang singkat dia boleh menyebabkan satu komuniti yang satu kelompok tu kena jangkitan. Ada yang malangnya ialah mereka yang berumur, mereka yang ada penyakit kronik, jadi mereka ni akan mendapat gejala yang lebih teruk daripada orang yang sihat. Sebab kalau kita tengok COVID-19 ni memang 70% adalah orang yang sihat dan mereka ni tidak ada gejala. Jadi mereka ni adalah macam walking time bomb. Mereka membawa virus, mereka tak ada gejala tapi dia orang boleh merebakkan kepada orang lain. So ini akan memberikan masalah yang besar. So sekiranya some of the population gets immunized, kalau macam waktu sekarang ni di Malaysia lebih kurang baru 500,000 sahaja frontliner yang divaksinkan. So kita nampak yang kuning ni sikit je dalam komuniti yang besar. Jadi COVID-19 punya vaksin, the virus tu masih lagi boleh berjangkit melalui komuniti sebab lebih ramai yang belum kena vaksin, yang belum ada protection, yang belum ada antibody. So contagious disease spreads through some of the population. So kita tengok dia boleh jadi, semua pun boleh jadi jangkitan kepada semua orang. Okey. Tetapi sekiranya dalam situasi ketiga ni most of the populations get immunized, sekiranya hampir 70-80% kita punya populasi orang Malaysia ni diberi vaksin, maka kita tengok kuman ini, orang yang ada jangkitan kuman ini, kuman tu tak boleh nak melompat. Sebab apa dia tak boleh melompat? Sebab bila kuman tu melompat kepada orang yang ada vaksin, yang sudah ada immunity, kuman tu akan berhenti di situ. Dia pergi kepada orang yang sebelah ni pun sama juga, dia berhenti di situ. Kalau dia pergi yang orang yang tak kena immunize, mungkin dia boleh berjangkit, tapi bila dijangkit sini dia akan berhenti di sini. So bila kita ada satu populasi yang lebih ramai kena imunisasi, kena vaksin, maka dia punya keboleh jangkitan tu akan dihentikan. Cuma waktu sekarang kita tidak tahu berapakah level percentage populasi yang perlu divaksin untuk mencapai tahap herd immunity yang sesuai, yang optimum untuk elakkan daripada COVID-19 ni merebak. Sebab tu kita masih lagi, kerajaan Malaysia masih lagi buat program ni untuk cuba vaksin seramai mungkin rakyat Malaysia supaya kita boleh hentikan kita punya jangkitan ini, kita boleh hentikan daripada virus COVID-19 ni merebak, supaya kita boleh hidup balik semula dalam keadaan yang normal. Okey, habis sudah. Boleh faham tak ni? Hopefully you all boleh faham lah. Sebab saya suka pakai gambar. Kalau tulis-tulis orang pening, lebih senang pakai gambar kan.
Pauline Trabukon, semua masih was-was dok. Ya, sebab itulah saya punya tugas dekat sini. Kita nak terangkan apa sebenarnya yang berlaku, situasi sebenarnya yang berlaku, sebab ramai orang masih lagi was-was, ramai orang masih lagi tak yakin adakah benda ni betul, adakah benda ni tak betul, adakah benda ni mainan Yahudi apa semua kan. Cuma kita tak tahu daripada mana dia orang dapat itu maklumat. Saya hanya menyampaikan maklumat daripada sumber-sumber yang sahih, daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, kita punya DG Hisham, kita punya Menteri Kesihatan, daripada kita punya menteri yang handle vaksin, KJ, dan saya tengok daripada WHO punya website, dan saya juga refer dengan kawan-kawan satu grup doktor-doktor, pakar-pakar daripada seluruh Malaysia tentang isu vaksin COVID-19 ni. So, sekiranya anda masih lagi was-was, anda sepatutnya dapatkan maklumat daripada tempat yang betul, orang yang bertauliah, data yang sahih. Baru ada sedikit keyakinan lah. Okay? Dan itu kita punya tugas sebagai seorang petugas kesihatan, tak kiralah di dalam perkhidmatan swasta ke, kerajaan ke, kita punya tugas adalah untuk menyampaikan supaya semua orang tahu dan semua orang dapat ambil tindakan. Kita tak nak hidup dalam keadaan yang ketakutan dengan ada COVID ni. Nak kena keluar kena pakai mask, lepas tu nak pergi orang kahwin tak boleh duduk rapat-rapat. So itu semua akan sebenarnya boleh mengganggu kita punya kadang-kadang emosi kan, emosi. So hopefully apa yang saya kongsikan ni bermanfaat. Tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag kawan-kawan, tolong like dan follow Klinik Sabah punya FB page. Assalamualaikum dan selamat petang.